Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam sepakat Sabah Hebat, salam Data Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Ranau Hebat mengungguli kecemerlangan, salam SK Timbua sepakat menggenggam kecemerlangan, salam CDL Guru Mita Tabang. Saya ucapkan kepada semua guru dan para pendidik yang bersama dengan kami pada ketika ini. Ikan dipancing, pengawal raja, hendak dimasak menjadi gulai. Dengan salam pembuka bicara, petanda acara akan dimulai. Hadirin sekalian, saya Cikgu Ezlin Laduni dari SK Timbua Ranau akan menjadi moderator anda pada sesi hari ini. Jadi seperti biasa, sesi rasmi akan bermula pada jam 3 petang dan sementara menunggu, kita akan ada satu sesi perkongsian pendek untuk menjadikan ruang menunggu kita lebih bermakna. Jadi perkongsian ini akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Sikh, seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan. Dan untuk pengetahuan semua, ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil dari didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019 dan merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education University of Nottingham. Dan sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Baiklah, tanpa membuang masa, saya persilakan Datuk Dr. Mahendra Sikh untuk sesi snippet reflect on yang bertajuk pemimpin atau pengikut. Dipersilakan Datuk. Terima kasih. Kita bersama semula pada hari ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih adalah pemimpin atau pengikut atau leader or follower. Kita tahu bahawa kita dalam bahasa yang kita gunakan, cara kita menyelesaikan sesuatu kerja yang diberi juga dapat menunjukkan adakah kita lebih mirip menunjuk DNA seorang pengikut atau DNA seorang pemimpin. Dan apakah detik-detik atau perkara-perkara atau bahasa yang menunjukkan kita menggunakan bahasa yang lebih mirip kepada pemimpin atau pengikut. Mungkin dengan cara yang tidak sengaja. Saya suka kata-kata hikmah yang selalu saya suka menerokai. Great leaders start off as great followers. Kita kalau nak jadi pemimpin yang hebat, jangan lupa kena jadi sebelum itu pengikut yang hebat juga. Dan of course kita setuju bahawa the role of leaders is not to create more followers, but the role of leaders is to create more leaders. So ada 12 frasa yang memisahkan pemimpin daripada pengikut. Umpamanya, kalau seseorang itu melafazkan, dia kata saya tersesat. I'm lost. Tetapi kalau kita seorang pemimpin atau ada DNA pemimpin, ada ciri-ciri kepimpinan, dia akan kata, bolehkah anda tolong tunjukkan kepada saya sekali lagi? Itu menunjukkan minda pertumbuhan, growth mindset dan mengekalkan kewibawaan. Yang kedua, kalau kita kata, I don't know, saya tidak tahu. Lebih sesuai kalau orang yang ber-DNA kepimpinan akan sebut, saya akan mendapatkan maklumat untuk anda kalau dia ditanya, daripada menjawab, saya tidak tahu. Bila saya memimpin satu kumpulan orang pegawai yang muda, saya selalu kata, kalau anda nak jawab, anda boleh kata, saya tidak tahu, tetapi saya akan mendapatkan maklumat itu dalam hari ini atau latest by tomorrow. Itulah jawapan yang patut kita beri.
Kerana kita di situ untuk membantu pihak ketiga. Kalau kita sebut kita tidak tahu, bagaimana orang itu nak dapat jawapan? Atau dari mana orang itu nak dapat jawapan? So, jadilah seorang penyelesai masalah. Be a problem solver, not a problem creator. Yang ketiga, kita jangan sebut maaf atas kelewatan. Kita boleh jadikannya lebih positif. Terima kasih kerana bersabar dengan saya. Bersabar menunggu saya. So, impactnya ia membina hubungan dan bukannya menyerlahkan, mengutamakan kesilapan. So, we are putting forward uh, a more uh, hubungan yang lebih positif. Yang keempat, I can't do it. Saya tidak boleh melakukannya. Banyak perkara, mula-mula kita akan rasa begitu, I can't do it. Tapi mungkin kita kata, saya sedang belajar dan saya akan mencuba yang terbaik. Ni. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam sesi pada hari ini, ramai di antara anda pernah menggunakan ayat-ayat ini. Tak apa cikgu, saya cubalah. Bila pengetua guru besar beri, tak apa cikgu, saya akan cuba. Saya belajar juga dan saya akan buat yang terbaik. Itu mempamerkan daya tahan diri dan bukannya sebagai satu batasan. Saya tidak boleh melakukannya adalah satu yang very defensive. Ya. Yang kelima, that's not my job. Alangkah baiknya kalau kita sebut, let me help you find the right person. Oh, biar saya bantu, saya akan sampaikan pesanan kepada rakan saya yang cikgu sedang nak dapatkan rekod perkhidmatan. Atau cikgu nak tanya tentang sesuatu berkaitan dengan kenaikan pangkat, berkaitan dengan GCR dan sebagainya. Maka ia itu mempamerkan bahawa individu itu dikenali sebagai pencari penyelesaian. A solution finder, not a blocker. Bukan penyekat. Yang ketujuh, next slide please. My mistake. Kadang-kadang kita boleh, of course it's nice to say my mistake, tetapi ada cara lain juga boleh kita kata. Terima kasih kerana Tuhan dapat mengesan kesilapan. Kadang-kadang kita bentangkan sesuatu, kita bentangkan data. Orang menunjukkan, hey, thank you for pointing that out to me. So ayat seperti thanks for catching that. Maaf kerana mengganggu. Ya, ramai di antara saya pun pernah menggunakan ayat ini. Mungkin kita boleh sebut, bolehkah kita berbual sebentar? Bolehkah kita berbincang sebentar tentang sesuatu perkara ini? Can we have a quick chat? Quick chat tu ya. Kerana bila kita gunakan pendekatan ini, ia menarik perhatian tanpa kita meminta maaf atau sedang melakukan sesuatu bagi pihak ketiga. Yang kesembilan, kita mudah selalu kata that's wrong. Bila lebih sesuai, bolehkah saya berkongsi pandangan yang berbeza? Itu ayat yang lebih sesuai. Bolehkah saya perjelaskan dengan data yang ada pada saya? Atau ayat-ayat lain yang memberi satu aspek yang berbeza daripada mengatakan kepada seorang itu adalah salah. Impaknya kita kekalkan pengaruh walaupun kita ada perselisihan idea. Next slide please. Ini mungkin nampak macam bodoh. Kita kadang-kadang pernah nak bagi idea, kita gunakan ayat macam ni. Tapi lebih sesuai kita terus cakap saja saya ada satu idea. Dan itu akan memberi keyakinan kepada kumpulan kita atau rakan kita dan anda boleh berikan idea anda yang sepatutnya. So, give your ideas the confidence that they deserve dan anda mempunyai idea. Yang ke-11, no worries, jangan risau. Kita selalu, saya pun banyak gunakan no worries. I can do it. Tapi lebih sesuai daripada no worries, jangan risau, biar kita bagi jawapan, saya gembira untuk membantu.
Ini membina hubungan dan reputasi yang tulen, menunjukkan adab yang terpuji, yang tertinggi. Dan yang terakhir, bila kita nak lihat DNA kepimpinan ni, jangan kata saya rasa mungkin atau I think maybe, lebih sesuai kita kata saya mempunyai cadangan. I have a suggestion. Dengan cara itu, anda letakkan diri anda sebagai pemimpin yang beryakin. Position yourself as a confident leader. I have some suggestion if you would be kind enough to consider. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak cara kita menjawab sesuatu isu atau sesuatu pertanyaan yang akan menggambarkan apakah adab kepimpinan yang kita pegang dan DNA kepimpinan yang ada. Atau kita boleh bawa perubahan pada diri sendiri dan bergerak daripada nak jadi pengikut ke arah kepimpinan. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, di luar sana ada banyak. When you don't understand, you don't say, I'm confused. Can you show that to me again? You don't say, no worries, I'm glad to help. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cetak ini dan letak dalam pejabat. Banyak ada bahasa yang sesuai. And what great leaders say to build strong teams. I believe in you. Thank you. We have got this. How are you really doing? Tell me more about your idea. I trust your judgment. Banyak kata-kata hikmah seperti ini yang menguatkan lagi hubungan profesional dalam organisasi. Kita elak mau macam mana pun elak daripada ayat-ayat yang negatif. Next slide, please. Ilmu tu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan berada dalam sesi CDL untuk mendapat ilmu ini. Ingat, buku adalah beban latihan untuk minda kita. Kalau kita nak cari ilmu, dari mana pun kita perlu berusaha. Books are the training weights of the mind. Dan jangan lupa, happy teachers plus happy students will of course create happy schools. Some of the greatest learning takes place when not when a child walks into a classroom, but rather when a child walks out of here. So, tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua cikgu, work hard in silence, let your success be your noise. Itu saja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato atas sesi snippet tadi. Ia sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Dan bagi pendapat saya sendiri, saya percaya pemimpin dan pengikut perlu saling bekerjasama dan menghormati antara satu sama lain bagi memastikan kejayaan sebuah organisasi, dan hubungan yang baik ini akan mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan produktif untuk kebaikan semua dan juga untuk sekolah seterusnya kemenjadian murid-murid di sekolah sendiri. Jadi semoga kita terus mengurak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Dato atas sesi perkongsian tadi, dan tanpa membuang masa kita teruskan dengan sesi kita pada petang ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam JP Change dari PTD Kota Kinabalu, salam Ranau Hebat mengungguli Kecemerlangan, salam SK Timbuah sepakat menggenggam Kecemerlangan, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Saya ucapkan pada yang berbahagia, Dato' Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Dato' Dr. Mahinda Singh, penceramah CDL siri ke-109, Cikgu Halsan Justin, Cikgu Jaida Wasili, dan Puan Roshida Salihuddin, Puan Elsie Sharon Giluk, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama dengan kami dari seluruh pelosok Malaysia.
Saya sekali lagi, saya perkenalkan, Cikgu Evelyn Laguni dari SK Timbuara Ranau akan menjadi moderator pada sesi petang ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-109, hashtag Cikgu Mita Tabang. Untuk pengetahuan semua, Mita Tabang adalah perkataan yang diambil dari bahasa suku kaum etnik Sabah yang juga bermakna Cikgu bantu Cikgu. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session, tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian. Objektif CDL hands-on adalah berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, dan juga seterusnya membina jalinan dan jaringan berterusan. Guru-guru boleh scan QR code yang ada di dalam paparan untuk menyertai grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Baiklah, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah-penceramah CDL siri 109 kita pada hari ini. Dan berikut saya bacakan biodata pembentang-pembentang dari SK Timbuara Ranau yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Yang pertama, Cikgu Halsen Justin, iaitu merupakan guru penolong kanan pentadbiran SK Timbuara Ranau yang telah berkhidmat selama 12 tahun, merupakan guru inovasi terbaik JPN Sabah 2024 dan beliau juga merupakan influencer 3.0 KPM. Penceramah yang kedua adalah Cikgu Jaida Wasili, merupakan guru matematik yang telah berkhidmat selama 23 tahun dan merupakan guru ikon inovatif SK Timbuara Ranau. Dan yang terakhir, Puan Roshida Salihuddin, AKP PPKI SK Timbuara Ranau yang telah berkhidmat selama 16 tahun. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-109 pada hari ini, pembentang-pembentang kita akan membuat perkongsian yang bertajuk Eco Crayon, iaitu krayon mesra alam yang diperbuat dari coklat masakan. Baiklah, sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh terus bertanya jika ada kemestilan di dalam ruangan chat dan saya atau para pembentang akan membacakan soalan dan anda bila ada ruang dan juga peluang. Baiklah, tanpa membuang masa, saya persilakan para pembentang untuk memberikan perkongsian. Silakan, Cikgu. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertama sekali, selamat petang, selamat bertemu khususnya kepada semua yang hadir bersama pada petang ini. Sekali lagi kita bertemu di dalam platform CDL untuk perkongsian ilmu. Nama saya Cikgu Halsen Justin dari SK Timbuara Ranau. Pada petang ini kita akan melihat pada satu pembentangan inovasi yang bertajuk Eco Crayon, di mana ini merupakan crayon semula jadi yang dibuat menggunakan coklat masakan. Jadi saya akan sebelum saya menyerahkan kepada rekan-rekan yang lain, saya akan kongsikan tentang beberapa perkara yang penting mengenai inovasi. Seperti mana yang tertera di dalam paparan screen yang akan dikongsikan sebentar lagi. Seperti mana yang kita tahu, di dalam usaha mencapai aspirasi yang tinggi dalam persekitaran persaingan global yang semakin sengit, kita tidak boleh lalai di dalam melaksanakan sistem pendidikan, di mana tidak dinafikan bahwa proses pelaksanaan transformasi pendidikan memerlukan pendekatan dan strategi baru, di mana di sini kita berbicara tentang inovasi, di mana murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan di dalam abad ke-21. Seperti mana kita tahu, pendidikan adalah teras kepada pembangunan sebuah negara dan dunia yang semakin pantas berubah, dipacu oleh kemajuan teknologi dan inovasi adalah merupakan kunci untuk memastikan sistem pendidikan kita kekal relevan, dinamik, dan dapat berdaya saing di peringkat global. Jadi lewat dalam perkongsian pada petang ini kita dapat melihat ini adalah merupakan satu langkah proaktif dalam memperkenalkan pelbagai inisiatif dan proyek yang telah ditetengahkan dan dihasilkan oleh SK Timbuak secara khususnya, yang mana ini dapat menyokong kepada inovasi di dalam pendidikan.
Saya ingin satu mengenai pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menekankan keperluan di mana guru-guru kita bersama-sama dapat menggembleng tenaga untuk membangunkan sistem pendidikan yang berasaskan creativity, pemikiran yang kritis dan kreatif, eh, dan berinovasi. Di dalam pelan pembangunan ini kita dapat bertujuan untuk melahirkan modal insan bukan saja yang berilmu tetapi berdasar dalam secara peringkat global. Jadi antara pendekatan utama yang telah dilaksanakan adalah pertama melalui platform digital kita menggunakan ada 5 STEM, PK21 dan kesemua ini memerlukan kemahiran dan juga daya inovasi yang tinggi. Jadi kita dapat lihat ada banyak penganjuran pertandingan inovasi baik di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarbangsa. Kesemua ini adalah untuk memupuk budaya inovasi dalam kalangan pendidik dan pelajar. Dan selain itu yang terakhir, dasar inovasi negara yang menyokong kepada penghasilan ide-ide baru em, seperti pelaksanaan teknologi terkini yang melibatkan kecerdasan buatan AI dan pembangunan bahan pengajaran bersama digital. Program seperti Influencer dan juga Guru Adiwira adalah platform yang dapat membuka guru-guru untuk berinovatif, untuk mengetengahkan kaidah baru yang lebih berkesan. Baiklah, inovasi ini merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Latin yaitu innovatus yang bermaksud pembaharuan dan juga perubahan dan kelebihan. Saya ingin kongsikan inovasi ada 6 kata kunci yang kita boleh pelajari. Yang pertama, inovasi ini kita boleh lihat pada aspek objek yang baru, cara yang baru, pengetahuan yang baru, teknologi baru, penemuan baru, dan juga sejarah yang baru. Kalau kita lihat di dalam bagaimana inovasi itu sendiri, inovasi adalah merupakan satu cara yang baru dan unik untuk penghasilan ciptaan dan hasil perstrukturan semula di mana kesemua ini akan dapat digunakan untuk menambah baik pengajaran guru di dalam kelas dan juga menambah baik PDP kita di dalam kelas. Selain daripada itu, inovasi ini adalah merupakan usaha kita bersama-sama untuk mencapai matlamat akhir. Jadi di dalam kelas guru-guru kita sudah pasti akan muncul dengan cara yang baru bagaimana untuk menangani isu-isu ataupun masalah-masalah yang berlaku di dalam kelas. Setelah itu kita akan muncul dengan pengetahuan yang baru bagaimana untuk em, menambah baik PDP kita di dalam kelas dan juga guru itu akan dapat membuat perkongsian secara PLC di sekolah. Dan saya tertarik untuk kongsikan tentang sejarah baru di mana setiap inovasi yang kita hasilkan itu pasti akan membina satu sejarah yang baru di dalam persekolahan dan juga di dalam inovasi yang dihasilkan itu akan memberikan peluang dan ruang kepada guru-guru itu untuk saling berfungsi. Baiklah, ini merupakan satu gambar yang sangat menarik saya ingin kongsikan. Kalau kita lihat ini merupakan gambar yang jika ada rekan-rekan guru yang biasa melancong ke Indonesia, jadi ini merupakan satu resort di Indonesia di Lembah Indah di Malang, Jawa Timur, di mana mereka telah menghasilkan satu struktur bangunan yang tahan gempa. Karena kalau kita tahu di Indonesia itu sendiri adalah merupakan negara yang sering dan mengalami gempa bumi. Jadi kita dapat melihat bagaimana situasi dan keadaan di sana telah mendorong pihak kerajaan dan juga rakyat di sana untuk berinovasi khusus di dalam menghasilkan penginapan yang tahan gempa. Jadi kalau kita lihat daripada definisi inovasi sebentar tadi, ada muncul banyak cara yang baru, kaidah yang baru, dan juga sudah pasti ini merupakan sejarah yang baru kepada negara ini secara khususnya. Dan saya percaya bukan di Indonesia saja, tetapi di Malaysia sendiri ada banyak peluang-peluang dan banyak inovasi yang dihasilkan sesuai dengan keadaan dan situasi semasa yang berlaku. Seterusnya kita akan lihat pada ini merupakan langkah-langkah pembinaan inovasi yang saya akan kongsikan secara ringkas, di mana ini bermula bagaimana kita mengenal pasti peluang dan pada akhirnya kita akan lihat kepada penilaian dan penambahbaikan. Jika kita lihat di dalam prestasi Malaysia di dalam Indeks Inovasi Global dalam GII
ini adalah merupakan satu inisiatif perintis yang dibawakan kepada kita. Kita dapat melihat mengenai usaha kerjasama Malaysia dengan Pertubuhan Harta Intelek Dunia, WIPO, dan juga beberapa university, di mana indeks ini berfungsi untuk menjadi penanda aras penting menentukan kedudukan Malaysia dan keupayaan negara kita, bagaimana kita dapat menerapkan inovatif dan inovasi itu di Malaysia. Dan pada tahun lepas Malaysia mendapat kedudukan yang ke-33, di mana ada peningkatan daripada tahun sebelumnya, di mana Malaysia di dalam indeks ini, di dalam WIPO, kita berada di kedudukan ke-36. Dan sekarang ini kita berada di kedudukan yang ke-33, dan itu merupakan satu peningkatan drastik yang positif, di mana secara keseluruhan bukan hanya di bidang pendidikan saja Malaysia sudah mampu uh, menjadi perintis kepada upaya inovatif negara kita. Jadi di dalam langkah yang pertama ini, sebagai guru seperti di guru di dalam kelas, kita coba melihat dan mengenal pasti ruang dan peluang yang kita boleh laksanakan di dalam kelas. Kita melihat kepada permasalahan dan kita ingin fokus kepada apa yang hendak dicapai dan bukan apa yang dikehendaki oleh orang yang di luar. Jadi sebagai seorang guru kita melihat apakah isu-isu yang terjadi di dalam kelas kita itu sendiri, di mana kita boleh membuat penorokaan, kita boleh membuat soal selidik, dan kita boleh melihat secara sendiri apa yang berlaku di ruang lingkup kelas itu sendiri. Setelah itu kita akan melihat kepada menyeimbangkan usaha dan melihat kepada usaha dan keberkesanan, effort versus impact. Dan akhirnya kita akan di dalam senarai penyelesaian ini kita akan membina hipotesis untuk diuji. Setelah itu kita akan melaksanakan eksperimen, kita akan melihat kepada apakah uh, yang kita boleh laksanakan di dalam eksperimen ini menjurus kepada untuk penyelesaian masalah tersebut. Seterusnya, sangat penting untuk guru-guru kita memiliki sokongan daripada penaung, terutama di dalam sekolah itu guru besar itu sendiri. Dan kita ingin melihat apa yang kita inginkan daripada mereka, apa yang ingin kita lihat terjadi dalam kelas itu, perubahan yang terjadi dalam kelas. Dan akhir sekali, kita akan melihat kepada penambahbaikan dan penilaian. Ini harus dilaksanakan setiap kali apa saja proyek inovasi yang dilakukan. Tujuannya adalah pertama agar kita akan dapat confirmation, kita akan dapat keputusan the best result daripada ini. Dan akhir sekali daripada penilaian dan penambahbaikan ini kita akan dapat membuat penambahbaikan yang berterusan dan tidak akan terhenti di situ saja, karena sudah pasti ada banyak ruang yang akan boleh digunakan untuk menambah baik inovasi yang dihasilkan. Oke, baiklah guru-guru, seterusnya saya ingin kongsikan apakah faedah inovasi ini. Pertama, secara mutlak dapat meningkatkan kualitas hidup. Seperti mana dalam indeks GII yang saya kongsikan sebentar tadi, di mana di dalam indeks inovasi global Malaysia telah menduduki tempat yang ke-33. Dan sudah pasti kualitas kehidupan rakyat Malaysia dan terkhusus di dalam pendidikan, kita dapat melihat ada banyak usaha-usaha kerajaan yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti mana kita tahu dasar pendidikan digital DPD yang telah diluncurkan pada 28 November 2023 itu adalah menyokong kepada salah satu pada 7 teras pendidikan, yaitu meningkatkan pendidikan digital. Jadi sudah pasti peningkatan ini secara kualitas pendidikan itu menyentuh kepada bagaimana kerajaan menyediakan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan digital yang ada di sekolah. Seterusnya pasaran baru akan terbina, bagaimana kita dapat menjalin hubungan bersama dengan kerajaan, bersama dengan pihak-pihak tertentu untuk inovasi ini bukan hanya digunakan di satu tempat, tapi kita dapat membina kolaborasi jaringan yang lebih luas lagi. Seterusnya di dalam inovasi yang dihasilkan ini ya, di sekolah, dan terkhusus untuk inovasi yang akan kami kongsikan yaitu Eki-Korean, di mana inovasi ini akan dapat memelihara ekosistem dan alam sekitar kita. Nah, sebentar lagi rekan saya akan kongsikan bagaimana uh, Krayon Semula Jani ini dapat memelihara ekosistem dan memelihara alam sekitar. Dan seterusnya inovasi yang kita hasilkan ini guru-guru, dia mempunyai faedah di mana ianya selaras dengan sistem pendidikan, seperti mana di mana yang saya kongsikan sebentar tadi di dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPIM 2013 hingga 2025,
di mana kita ingin mengetengahkan pembangunan sistem pendidikan yang berasaskan creativity, pemikiran kritis, dan inovatif. Jadi ini pada akhirnya bertujuan untuk melahirkan insan yang mampu berdaya saing secara global dan saya percaya ini akan meningkatkan sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan. Akhirnya kita dapat meluaskan jangkauan penduduk dan juga mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu sumber saja. Nah, di dalam inovasi yang akan dikongsikan oleh rekan saya sebentar lagi, kita akan dapat melihat di mana ada banyak sumber yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan krayon, di mana krayon dan merupakan satu bahan bantu belajar murid di dalam kelas. Dan terkhusus di dalam kelas PPK ataupun pendidikan khas ini. Jadi kita dapat lihat bagaimana situasi dan norma pendidikan yang melibatkan murid pendidikan khas. Sudah pasti mereka murid-murid pendidikan khas ini harus dibekalkan dengan bahan bantu belajar yang mempunyai ekosistem dan juga dapat digunakan secara semula jadi. Nah, jadi isu-isu ini akan dibawakan oleh rekan saya sebentar lagi, di mana kita akan dapat melihat kepentingan inovasi ini dihasilkan dan bagaimana pada akhirnya inovasi ini akan dapat membantu murid-murid PPKI, khususnya di SK Timbua. Dan saya percaya bukan hanya di SK Timbua saja, tetapi sudah pasti inovasi ini akan dapat memberikan impact dan memberikan kesan yang positif kepada guru-guru di luar sana dan terkhusus kepada semua yang bersama-sama dengan di platform kita pada hari ini, baik di platform Zoom dan juga YouTube yang menyaksikan ini. uh, kami sangat ingin kongsikan ini supaya ini akan memberikan manfaat, memberikan nilai tambah yang baru kepada guru-guru yang memerlukan. Jadi sekian saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan seterusnya kepada rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Elson. Saya akan teruskan. Sebelum itu sebelum kita mula kita akan ada ice breaking lah untuk berkenalan dengan cikgu-cikgu yang ada pada petang ini. Di sini saya ada QR code yaitu Padlet. Guru-guru boleh scan. Apakah jenis krayon yang cikgu-cikgu gunakan di dalam kelas ataupun di rumah untuk anak-anak? Oke, cikgu boleh scan. Oke, di sini saya lihat kebanyakan cikgu-cikgu masih menggunakan krayon yang dibeli di kedai. Ada yang beli dekat kedai Eco Krayon, Eco Shop, RM2.60. Um, ada yang beli di kedai kedai biasa lah dan kedai kedai runcit, yaitu masih guna krayon biasa lah. Cikgu-cikgu boleh scan untuk sebarang apa tuh soalan ke pertanyaan dalam chat tuh. Kita bagi masa lah dalam berapa minit? 2 minit kan? 2 minit untuk cikgu-cikgu scan dalam Padlet ni lah. Di sini saya lihat banyaklah komen krayon yang dibeli di kedai buku, Buncok, biasa saja krayon Stabilo atau Staedtler Luna, Eco Shop, Buncok, Oil Pastel, Buncok, beli di kedai buku, krayon Shopee, Eco Shop, krayon RM2.60, krayon beli di kedai, krayon biasa. Banyaklah komen-komen daripada kedai ini.
Kesimpulannya, cikgu-cikgu masih lagi guna kain yang dibeli di kedai kan? Masih lagi. Boleh terus. Um, Oke, boleh saya teruskan untuk saya kongsikan proyek inovasi kami. Oke, hari ini sebenarnya petang ini kami akan kongsikan proyek kami yaitu Eco Krayan, yaitu krayan yang mesra alam bagi murid-murid PPKI SK Timbua Ranau Sabah. Yaitu pertama sekali sebab proyek ini dijalankan yaitu penggunaan krayan yang mempunyai toksik yang membahayakan kesehatan khususnya murid-murid PPKI. Di sekolah kami murid-murid PPKI suka dia memasukkan krayan ke dalam mulut, lepas tu dia orang tulis macam itulah. Kalau kita tahu kan kalau yang krayan biasa tuh dia mengandungi kimia kan. Lepas tu bila dia masuk dalam mulut, mesti kita pun macam rasa macam risau lah sebab mesti dia macam kita rasa ada bahan kimia dan menimbulkan banyak apalah kerisauan lah. Lepas tu kedua kurang kesedaran dalam kalangan guru-guru SK Timbua terhadap penggunaan krayan yang mengandungi bahan kimia. Dan macam yang kita lihat tadi yang dalam Padlet tu kebanyakannya masih menggunakan um, krayan dari kedai-kedai yang dibeli di Eco Shop tu semalah. Okay. Okay. Bagi tujuan projek EcoKrayan ini, kita akan menghasilkan krayan mesra alam yang selamat tanpa bahan kimia untuk murid-murid PPKI SK Timbua. Nanti saya akan huraikan macam mana bahan kimia ini um, krayan mesra alam ini selamat digunakan untuk murid-murid SK Timbua. Pada slide seterusnya lah. Kedua, dia meningkatkan kesedaran di kalangan guru SK Timbua tentang penggunaan krayan yang mempunyai bahan kimia. Okay. Ini adalah operasi projek kami, yaitu dari segi cara pembuatan dia, bahan-bahan, dan cost projek dia. Oke, baiklah kita tengok di sini. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk penghasilan EcoKrayan ini adalah bahan pertama adalah coklat masakan. Coklat masakan ni kita boleh beli di kedai Eco Shop je, yang RM2.60, murah lah. Dia memang budget lah untuk kita punya penghasilan. Lepas tu bahan pewarna semula jadi yang kami gunakan yaitu um, daun pandan untuk warna hijau, kunyit untuk warna kuning, buah naga untuk warna ungu, sirap Rebena untuk warna merah lah. Ini adalah bahan-bahan semula jadi um, yang memang mesra alam lah, memang mesra alam dan menyumbang kepada um, memelihara ekosistem dalam alam sekitar kita. Selain itu, bahan yang kita gunakan adalah straw. Tapi straw itu kita boleh ganti dengan daun pisang ataupun baking paper yang kertas kertas baking paper tu. Lepas tu bahan tambahan yang terbaru um, kami kami tambah adalah madu lebah. Madu yang boleh dimakan lah. Untuk dia punya fungsi untuk
teks yang lebih tahan lama dan padat lah. Oke, cara-cara dia kita boleh lihat dari gambar ini. Maaf, uh, video nanti jangan apa tuh? Oke kan lain oke. Oke, oke. Langkah-langkah cairkan coklat masakan dengan api yang perlahan. Oh, leg ke? Oke ke? Leg, udah oke. Leg, oke. Oke juga, Cikgu. Oke, oke. Leg, leg. Oke juga. Oke, now thank thank you respon. Oke, lepas tuh langkah kedua kita coklat masakan itu. Oh, lupa. Coklat masakan kita guna adalah berwarna putih. Nah, kalau kita guna coklat masakan berwarna coklat, nanti kita sekarang untuk kita buat warna, kita guna coklat putih. Coklat masakan berwarna putih. Oke, kemudian bila kita dah cairkan apa tuh coklat itu dengan api yang perlahan, uh, kita tunggu dia suam sikit, sekejap. Lepas tu kita akan memasukkan ke dalam corong ni lah, dalam kalau nak kita mau buat di dalam daun pisang tu pun boleh juga, sebab kita buat bentuk straw lah macam tu, bentuk silinder. Uh, Oke, kemudian kita tunggu sekejap dia bagi dia macam suam-suam tu dan kita masukkan ke dalam freezer lah. Dia akan beku dalam masa 20 menit. Kemudian kita akan selepas 20 menit ini kita akan keluarkan untuk kita packaging dengan ya macam inilah dalam gambar nih, Eco Crayon. Kita sudah buat inovasi untuk penambahbaikan dia punya packaging lah. Oke. Seterusnya, cost project untuk Eco Crayon ini adalah sangat-sangat murah, yaitu 30 sen untuk sebatang crayon sahaja. Sebab kalau kita ada buat apa tuh quantity itu kita ada ukur coklat masakan kita dalam dalam tuh kita timbang lah kan. Jadi dia punya kos anggaran dalam 10 sen. Lepas tu pewarna makanan semula jadi ini macam um, kita defend kita punya bahan-bahan yang ada lah macam kalau kita memang ada tanam di rumah kira safe lah kan. Jadi kalau macam kita mau beli yang paling-paling pun kita beli Ribena tu lah kan. Tapi itu pun kos dia pun sikit lah. Lepas tu straw kita boleh tolak juga lah untuk budget ni sebab kita boleh buat um, um, apa tuh bentuk-bentuk guna bahan yang ada yang senang lah. Oke, faedah sampingan dia adalah macam yang saya sebut tadi, kos yang murah, jimat masa. Sebab jimat masa ini kan kita buat santai-santai. Lepas tu kita boleh macam kita buat ni kejap, lepas tu kita let go kejap, macam tu. Tapi kalau kita mau buat satu kali memang memang 20 menit macam tu kira sudah siap lah. Lepas tu yang paling penting untuk di sekolah kami lah di kelas pendidikan khas minat murid. Ada murid kami dia dia memang dia autism lah, dia memang tidak suka menulis mewarna. Bila kami bagi dia tes ni dia minat melukis. Interesting macam tu lah. Dia memang dia dia dulu dia malas, sekarang dia rajin mewarna sebab kan um, uh,
klien nih dia gigit macam tuh, cikgu tidak marah sudah. Bahaya bahaya ada bahan kimia macam itulah. Lepas tuh dia kami pun macam apa? Kami tengok murid itu pun oke oke lah, tidak risau lah sebab kalau makan pun dia kan masakan, coklat masakan. Jadi semua berunsurkan bahan-bahan semula jadi. Hmm. Nah, boleh makan. Ah, sebab macam kita buat coklat, macam kita buat coklat, kita boleh makan. Coklat masakan itu memang kita boleh makan kan? Memang sudah di disahkan, yalah diyakinilah coklat itu boleh makan selamat, selamat untuk murid-murid. Tapi em, tidaklah kami bagi macam itulah, kami kontrol lah macam oke dia warna ini, oke stop, sudah oke. Nanti kalau dia terlebih makan, tidaklah juga kami apa tuh? Tidaklah juga kami mau dia macam macam hyperactive kan? Hmm. Oke kalau oke kita teruskan dengan um, ini gambar-gambar hasil ya. Ini kami punya yang gambar first nih, budak berbaju merah nih ada ini krayon yang first kami buat yaitu percobaan yang pertama. Terima kasih menariknya inovasi. Terima kasih. Ah, eh, gambar nih memang gambar pertama kami ambil memang tidak edit semua. Lepas dia siap, terus kami testing dengan murid nih. Murid nih dia punya masalah memang autism, hyperactive. Dia kalau menulis memang dia tidak mau. Kena bagi kerja dia ambil kertas tuh dia koyak. Bagi kertas berwarna macam princess kan dia perempuan kan. Lepas tu kami bagi dia write this ataupun color this. Kami cakap macam tu. Dia koyak. I don't want, I don't want. Lepas tu kami bagi dia ni. Lepas tu dia try this. Terus dia warna macam ni. Terus lepas tu dia macam ni kan. Dia letak dalam mulut dia. Lepas tu hmm, uh, delicious dia cakap macam tu. Terus kami kami tengok dia lah, kami tengok je dia delicious. Lepas tu dia warna dia gigit sikit, dia warna. Lepas tu dia punya lukisan siap. Itulah kami punya hasil um, pertama lah untuk percobaan yang pertama dengan botol-botol ni. Botol ni kami guna yang botol yang bekas makanan budak tu. Ah, Lepas tu kami isi dalam tu sebab masa tu kami belum ada corong straw tu kan. Jadi kami guna ni lah sebab percobaan pertama kan. Jadi dia dia macam dia punya bentuk pun macam pensel jugalah. Lepas tu kali kedua kami try dengan ni murid ni dia warna. Lepas tu warna dia cantik lah. Kami guna warna merah ni. Tulisan dia pun okey lah dia macam terang. Terang cuma kami perlu buat penambahbaikan dengan teks dia lah. Tapi kami punya penambahbaikan tu dengan wax tu lah, beeswax, madu lebah. Beeswax ni bila kami guna dia lebih tahan, tidak mudah patah, tahan dan cara penyimpanan dia pun sangat-sangat senang. Macam tu lah. Boleh tengok. Lepas tu kami pergi lagi murid lain, murid kawan-kawan yang berbaju merah ni, dorang pun minat sampai habis satu batang tu, habis. Lepas tu uh, dorang macam ada klien lagi kah? Macam tu lah. Kira macam berjayalah kami punya untuk menarik perhatian murid-murid PPKISK Timbuala, khususnya uh, PPKISK Timbuala yang mempunyai masalah inilah macam orang tidak belajar, tidak minat, tidak minat mewarna, uh, memakan lagi. Dia suka macam kan semua budak kan macam kita punya murid kan dia suka macam ni kan masuk
pensel macam ni, masuk pen, lepas tu gigit macam tu. Itu lagi kami punya anu lah, kami punya apa tuh? Kenapa kami punya tujuan? Ya, betul, tujuan kami punya project inilah, kami punya inovasi supaya menarik minat murid, selamat, bebas bahan kimia. Lepas tu membantu guru-guru bila murid rajin, guru, guru pun gembira. Macam tu. Oke. Oke, kalau ada soalan boleh inilah pakai Padlet tuh ya. Oke, nanti sa, sa, chat, chat. Hah? Oke, seterusnya yang ini saya serahkan kepada uh, apa tuh? Oh, ada soalan? Jawab ya. Ada chat. Oh, sorry. Sebelum kita teruskan kepada kawan saya, kita baca chat dulu. Bolehkah baca chat nih? Seronok dan menarik. Ah, apa tuh menarik jika anak-anak kecil termakan krayon tidak bahaya kah? Oh, iya betul. Memang tidak bahaya sebab krayon ini dibuat daripada coklat masakan. Coklat mas. Inilah tujuan kami buat Eco Krayon nih sebab dia mesti selamat, mesra alam, murah, menarik perhatian. Itulah. Kalau dari kami punya sekolah memang oke lah, berjaya lah. Oke, boleh ada soalan lagi? Hmm. Oke, saya serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan. Uh, meneruskan. Dipersilakan. Di- Oke, terima kasih pada rekan saya tadi, rekan pembentang tadi. Oke, seterusnya saya akan teruskan dengan slide seterusnya, yaitu mengenai impact dan keberkesanan eco-krayon. Oke, dalam impact dan keberkesanan eco-krayon, kita boleh lihat daripada ciri-ciri eco-krayon itu sendiri, seperti dalam paparan, yaitu proyek eco-krayon ini telah memberi manfaat yang jelas dalam beberapa aspek utama, yaitu eco-krayon adalah alam mesra, eco-krayon yang alam mesra. Ini menjadikan ya satu inovasi tentang warna. Oke. Mesra alam maksudnya dia diperbuat daripada bahan semula jadi. Contohnya rekan saya telah sebutkan tadi, yaitu daripada bahan masakan, dan pewarna yang digunakan juga daripada bahan-bahan alam semula jadi seperti pandan, buah-buahan yang ada kaitan dengan warna lah, seperti buah naga, bunga telang, itulah. Oke, dan seterusnya ciri seterusnya eco-krayon ialah murah, kos yang murah digunakan. Oke, seperti dalam paparan yang kita nampak ini adalah soal selidik yang dibuat semasa eco-krayon ini dilaksanakan kepada beberapa responden di SK Timbua. Oke, kos penghasilan dia rendah. Oke, sebab dia daripada bahan semula jadi, dan bahan asas utama dia juga paling harga yang paling maksimum yang telah digunakan setakat ini adalah harga yang mampu milik yang dibeli daripada eco-krayon. Dan seterusnya ciri-ciri yang ketiga yaitu selamat. Maksudnya selamat digunakan, yaitu tidak mempunyai bahan kimia.
Oke, ekokrayan yang dibuat ini dia tidak mempunyai bahan kimia seperti yang rakan saya telah bentangkan tadi. Bahan-bahan yang digunakan daripada coklat masakan, alam semula jadi. Pewarna yang digunakan adalah alam semula jadi yang kita masak sendiri tanpa bahan pengawet. Dan ciri yang terakhir yaitu kefungsian dia. Kefungsian maksudnya ekokrayan ini berfungsi sepenuhnya dijadikan sebagai warna, dan warna yang telah digunakan oleh murid PPKI memang dia sangat cantik dan warna dia terang daripada dibandingkan dengan beberapa brand lain yang telah kami buat perbandingan lah. Oke, manakala keberkesanan daripada penggunaan ekokrayan ini kita boleh lihat daripada soal cerdik terhadap ibu bapa, murid dan beberapa orang guru dari SK Timbua. Dalam paparan tersebut kita lihat hasil daripada soal cerdik, yaitu majority responden menyatakan ekokrayan adalah pilihan yang baik kerana faktor keselamatan dan mesra pengguna. Okey, seterusnya kita lihat pada paparan iaitu potensi komersial dan penambahbaikan. Okay. Untuk ekokrayan ini dia mempunyai potensi yang besar sebab bila kita buat packaging yang cantik dan mendapat kelulusan daripada KKM, pengetirapan daripada KKM, dia boleh dia boleh dijadikan sebagai boleh dikomersialkan di mana-mana platform. Selain daripada kedai-kedai, ia boleh juga dijual daripada melalui Shopee, FB atau WhatsApp. Okey, itu adalah potensi komersial. Dan bagi penambahbaikan untuk ekokrayan, okey, dalam masa yang terdekat ini kami akan mendapatkan kelulusan lab test daripada KKM. Dan selain daripada itu, kami juga akan selepas mendapat pengiktirafan daripada KKM, ekokrayan ini akan kami hantar untuk buat dia jadi hak milik. Jadi kami hantar kepada MyAPO untuk mendapatkan kelulusan sebelum kami menjual ekokrayan secara melalui media sosial ataupun secara bersemuka. Okay, seterusnya pencapaian projek ekokrayan sepanjang 2024. Sebab ekokrayan ini kita baru buat pada awal tahun 2024. Ekokrayan diwujudkan ataupun dibuat inovasi disebabkan terdapat beberapa isu sehingga ekokrayan dibuat. Okey. Terdapat 6 pencapaian projek ekokrayan sepanjang 2024. Yang pertama, anugerah Gangsa di peringkat International Conference on Educational Research and Innovation, iaitu yang telah diikuti di Sarawak pada bulan November tahun lalu. Okey, seterusnya anugerah Platinum STEM di peringkat kebangsaan yang telah dilaksanakan di MRSM Ranau. Anugerah yang seterusnya ialah anugerah Horizon Baharu KIK, iaitu telah diikuti pada bulan November pada 2024 yang telah dianjurkan oleh IPG Ken dan Jemaah Nazir. Dan pada pertandingan ini, ekokrayan telah mendapat anugerah perak dan mendapat anugerah khas, iaitu anugerah berpotensi tinggi dalam
komersial yang diberikan oleh IPJ Ken dan Jemaah Nazir. Seterusnya anugerah yang kelima iaitu anugerah pertama yang telah diperolehi oleh Eko Krayan sebelum dibawa keluar daripada sekolah, iaitu anugerah Platinum Johan di peringkat sekolah melalui Karnival Inovasi dan Reka Cipta pada bulan Julai tahun lalu. Okey, ini adalah anugerah pertama sebelum Eko Krayan mendapat anugerah yang seterusnya. Okey, dan anugerah yang terakhir iaitu anugerah Johan Inovasi Karnival Koboleh Pasaran MBPK peringkat daerah Ranau yang telah dijalankan di Pekan Kundasang pada bulan September. Okey, pencapaian yang kita nampak ini ataupun yang dalam paparan ini membuktikan bahawa Eko Krayan bukan sahaja inovatif tetapi juga relevan dan mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Okey, yang ini adalah bukti pencapaian projek inovasi Eko Krayan, iaitu dalam paparan ini hanya terdapat 2 sijil. So, 2 sijil itu kita tidak dapat paparkan pada hari ini. Okey, sijil yang pertama itu yang kita dapat di peringkat kebangsaan, iaitu di Sarawak pada bulan November, dan sijil yang kedua kita peroleh daripada peringkat kebangsaan juga di MRSM Ranau, iaitu mendapat anugerah platinum. Dan ada 2 plak yang dipaparkan itu adalah anugerah perak yang di mana Eko Krayan menyertai sebagai KIK. Dia bukan sebagai inovasi tetapi kita menyertai dalam pertandingan KIK Horizon Baharu dan mendapat anugerah perak serta berpotensi tinggi dalam komersial. Okey, kita pergi kepada paparan yang terakhir sudah dalam slide ini, iaitu kesimpulan, yang mana Eko Krayan adalah mesra alam dan selamat untuk murid PPKI SK Timbua, serta Eko Krayan juga dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan guru tentang penggunaan krayon yang mempunyai bahan kimia. Okey, sebelum saya pergi kepada kuis untuk pembentangan pada kali ini, bolehlah rakan-rakan yang ada dalam talian sekarang, jika ada soalan boleh chat terus. Jika ada pertanyaan boleh chat dalam ruangan chat, boleh type dalam ruangan chat. Sebelum kita pergi kepada kuis seterusnya. Oke, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menjawab sebarang pertanyaan. Baiklah, di sini ada soalan. Wah, bagus inovasi ini, tapi saya ada soalan. Kalau bahan makanan, buah dan coklat itu expired dan ada murid termakan, ada risiko? Nah, oke, ini saya akan jawab. Sebelum ini, krayon memang cepat rosak. Tapi kita boleh tengoklah dari teks dia. Kalau dia coklat dia itu semakin cair, krayon itu semakin cair, itu maksud dia memang ke arah untuk rosak lah. Lepas itu kita boleh tengok dia punya uh, tekstur dia kalau macam berkulat yang macam ada warna putih-putih itu kan, itu memang kita tidak boleh guna sudahlah. Sebab memang dia ada risiko lah. Sebab itu kami ada cara. Sebab itu kami ada penambahbaikan guna Biwex iaitu madu lebah supaya dia punya tekstur lebih lebih apalah lebih lebih tahan lama
dan tidak cepat rusak. Dan kami ada cara Eco Client ini ada cara penyimpanannya, itu masuk dalam peti ais untuk lebih tahan lama lah. Nah, selain itu kami ada, ya lah itulah kami punya tidak tercemar. Dia tidak boleh terjemur matahari lah dengan lama lah. Kalau coklat tuh kan kalau kalau tidak boleh terdedah lama dengan cahaya matahari lah, sebab bila habah yang panas dia boleh akan cair. Tapi kalau dengan biwex dia lama lah dia punya proses mencair dia. Oke, jawaban soalan sudah terjawab, boleh? Oh, ya, itulah kami ada lab test juga. Oke, ada lagi soalan? Kalau tiada, kita teruskan kepada quiz. Oke, terjawab. Thank you. Oke, kita teruskan kepada quiz. Oke, sekarang kita pergi kepada kuis Kahoot. Oke, rekan-rekan yang ada dalam talian kita sekarang. Oke, boleh scan QR yang ada dalam paparan. Wah, cepat, ramai sudah nih. Bertambah lagi, ada 28 sudah. 29. Oke, kita boleh mulai sekarang. Apakah Eco Crayon? Apakah Eco Crayon? Wah, sekarang di paling teratas Cikgu Pemulihan. Oke, soalan seterusnya. Pilih satu tujuan atau objektif proyek Eco Crayon. Ranking teratas Oto. Pandai si Oto ini. Manakah satu pernyataan yang salah tentang Eco Crayon? Bahan utama Eco Crayon adalah coklat masakan, tidak boleh dimakan atau termakan, kos pembuatan yang murah, atau proyek Eco Crayon adalah untuk menggantikan crayon yang berbahaya. Daun pandan dan kunyit adalah antara bahan pewarna semula jadi yang digunakan dalam pembuatan Eco Crayon. Betul atau salah? Sembilan. Lain saya terus. Saya tidak percaya. Oke,
Ada 22 orang yang telah menjawab betul, 9 orang menjawab salah. Wah, sekarang ranking paling atas Dia Kidey. Soalan terakhir. Proyek ini dilaksanakan karena kurang kesadaran dalam kalangan guru terhadap penggunaan krayon mengandungi bahan kimia. Betul atau salah? 28. Ada 28 sudah responden yang telah menjawab. 30, 32. 22 orang menjawab betul, manakala 11 orang menjawab tidak betul, salah. Oke, telah tamat CDL Eco-Krayon kita pada hari ini dan dimenangi oleh teng teng teng. Siapakah yang menang? Dia Kidey. Dan tempat kedua Cigo Pemulihan, manakala tempat ketiga oleh CFL. Oke, yang menang ini nanti hubung kita punya admin untuk dapat hadiah rahasia ya. Nanti kami akan bagi hadiah berupa Eco-Krayon. Akan dihantar kepada pemenang pertama sahaja. Oke, terima kasih yang bagi sokongan sepanjang kami buat pembentangan. Terima kasih rekan-rekan. Seterusnya saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini. Demikianlah perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para pembentang atas sesi hands-on yang bermakna tadi. Dan mohon semua guru untuk mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan di dalam ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri CDL ini pada setiap hari Kamis pada masa yang akan dimaklumkan. Dan untuk makluman awal para peserta, minggu hadapan siri ke-110 kita akan adakan CDL dan rekan-rekan guru ataupun para peserta yang berminat boleh masuk di dalam grup WhatsApp ataupun Telegram untuk melihat ataupun untuk melihat perkongsian yang akan dikongsikan untuk siri 110 minggu hadapan. Jadi, sebarang pemakluman akan dikongsikan melalui WhatsApp ataupun Telegram CDL. Guru-guru rekan-rekan pendidik, jangan lupa isi link kehadiran yang telah dikongsikan di dalam chat. Dan seperti biasa, sebelum kita bersurai, mari kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan juga bukti kehadiran pada petang hari ini. Guru-guru semua boleh on camera, ya, dan Hazwani akan ambil gambar. Terima kasih Hazwani. Oke, sementara kita tunggu link untuk sesi CDL. Untuk minggu hadapan, sesi CDL untuk siri 110, kita akan ada Mastery Learning on Discord, How I Build a Consistent and Engaging Online Health Class, yang akan dibentangkan oleh Puan Anutra Tirisena dari SMJK Chunghwa Tenom, yaitu Malaysia Teacher Prize yang telah memenangi Malaysia Teacher Prize 2022. Jadi guru-guru jangan lupa untuk join sesi CDL untuk akan datang. Jadi oke, boleh nampak sudah link kehadiran sudah ada di chat. Jadi sebelum bersurai, terimalah pantun dari saya. Tuan Putri pergi ke Aceh, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah.
diizin Tuhan berjumpa lagi. Jadi kita jumpa lagi di sesi CDL akan datang. Terima kasih semua, selamat berehat, selamat berpuasa, dan jumpa lagi minggu hadapan. Bye.